Assalamualaikum, nama saya Sakina binti Muhammad Yusof. Jadi, apa itu dasar kebudayaan kebangsaan? Dasar kebudayaan kebangsaan ialah satu dasar yang digubal pada tahun 1971 sejak merdeka disebabkan tiada arah dalam mewujudkan kebudayaan kebangsaan. Ianya telah diwujudkan di Malaysia adalah bertujuan untuk menjaga perpaduan di negara ini. Dasar kebudayaan kebangsaan ini merupakan satu dasar kebangsaan yang disusun dan dipersetujui oleh semua pemimpin yang mewakili kaum utama di Malaysia pada masa itu. Hal ini bertujuan untuk menyatukan etnik-etnik di Malaysia kepada satu dasar yang sama. Selain itu, pemupukan nilai-nilai murni antara etnik di Malaysia melalui dasar kebudayaan kebangsaan juga dititik beratkan bagi mewujudkan perpaduan antara rakyat. Melalui penekanan nilai-nilai murni ini membolehkan mereka saling menghargai dan menghormati budaya dan kaum yang lain. Malaysia telah memupuk nilai-nilai murni yang terkandung dalam agama Islam untuk diguna pakai dan kebanyakannya telah disepakati oleh agama-agama lain yang terdiri daripada kepelbagaian kaum di negara ini. Oleh itu, pelbagai manfaat yang boleh diperolehi melalui dasar kebudayaan kebangsaan ini. Jadi, pernyataan masalah kajian ini ialah sejauh manakah dasar kebudayaan kebangsaan dapat memupuk nilai-nilai murni antara etnik di Malaysia. Jadi, terdapat 3 objektif kajian iaitu: pertama, mengkaji prinsip-prinsip dasar kebudayaan kebangsaan dalam masyarakat kini. Kedua, mengenal pasti strategi yang boleh diguna pakai untuk melaksanakan dasar kebudayaan kebangsaan. Dan yang terakhir ialah mengenal pasti langkah-langkah untuk memupuk nilai-nilai murni dalam usaha merealisasikan matlamat dasar kebudayaan kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah binti Arisadi dan saya akan bertakar objektif 1 untuk laporan ini. Objektif pertama adalah untuk mengkaji prinsip-prinsip kebudayaan kebangsaan dalam kalangan masyarakat kini. Prinsip kebudayaan kebangsaan merupakan dasar yang dibentuk untuk memupuk kepribadian masyarakat Malaysia dengan kebudayaan. Ianya dirasmikan oleh Tun Abdul Razak Husin yang merupakan Perdana Menteri ketika Revolusi Kongres Kebangsaan pada tahun 1971. Di Malaysia, terdapat 3 prinsip utama yang menjadi pegangan sehingga kini, iaitu berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini, unsur-unsur kebudayaan lain yang wajar diterima, dan Islam unsur terpenting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Pertama sekali iaitu prinsip yang berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini. Rantau ini bermaksud kawasan yang merangkumi negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, Filipina dan sebagainya yang menjadi bahagian utama dari kawasan tamadun. Rantau merupakan pusat pengembangan warisan Melayu sejak berzaman dan ditandai oleh kegemilangan tamadun Melayu yang berpusat di Melaka dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antarabangsa, juga dikenali sebagai lingua franca. Budaya Melayu merupakan cara hidup, lambang identiti dan asas ukuran kepribadian seseorang. Sebagai contoh, budaya atau adat Melayu yang masih diamalkan sehingga kini adalah anak perempuan yang tidak dibenarkan untuk berkeliaran pada waktu malam, juga keluar pada waktu malam. Dan dalam konteks ini kita dapat lihat bahawa budaya Melayu sangat mempertimbangkan dan menjaga perempuan. Kedua, prinsip unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima merupakan satu prinsip yang membolehkan untuk mengamalkannya asalkan tiada pencegahan dalam prinsip hukum negara dan asas-asas moral. Sebagai contoh, aktiviti memberi duit raya yang digunakan pakai oleh orang Melayu yang asalnya daripada kaum Cina. Yang ketiga, prinsip Islam menjadi unsur terpenting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Agama Islam merupakan unsur penting dalam proses pembangunan negara dan pembentukan rakyat yang berakhlak dan berkepribadian mulia. Dengan adanya nilai-nilai baik dalam Islam, kebudayaan kebangsaan mampu dipupuk dengan mudahnya.
Sebagai contoh, amalan bersedekah dalam Islam merupakan amalan yang wajar dicontohi dan menjadi budaya yang baik. Budaya bersedekah ini sangat patut dan wajar diamalkan untuk membantu golongan yang memerlukan. Okey, untuk objektif yang kedua ialah mengenal pasti strategi yang boleh diguna pakai untuk melaksanakan dasar kebudayaan kebangsaan. Okey, terdapat 5 strategi yang boleh diguna pakai untuk melaksanakan dasar kebudayaan kebangsaan, iaitu yang pertama ialah pemulihan, pemeliharaan dan pembangunan kebudayaan ke arah menguatkan asas-asas kebudayaan kebangsaan melalui usaha sama dalam penyelidikan, pembangunan, pendidikan, pengembangan dan perhubungan kebudaya. Okey, yang kedua ialah meningkat dan mengukuhkan kepimpinan budaya sedia ada menerusi pelbagai usaha untuk membimbing dan melatih peminat, mendukung dan menggerak kebudayaan seluas-luasnya sebagai jentera pembangunan yang berkesan. Okey, untuk yang ketiga ialah boleh mewujudkan satu mekanisme komunikasi yang berkesan ke arah kesedaran kebangsaan, kenegaraan dan nasionalisme Malaysia. Okey. Fungsi untuk wujudkan satu mekanisme komunikasi yang berkesan ini adalah salah satu ada beberapa kebaikan, iaitu bagi membolehkan pemahaman yang lebih baik, mewujudkan dan mengeratkan perhubungan antara masyarakat dengan satu masyarakat dengan masyarakat yang lain yang berbilang kaum, seperti di Malaysia kita ada masyarakat majmuk. Okey, yang ketiga ialah penyediaan kepercayaan sejagat dan saling hormat menghormati. Okey, yang keempat dapat memenuhi segala keperluan terhadap sosio budaya rakyat Malaysia yang terdiri daripada masyarakat majmuk seperti Melayu, Cina, India. Okey, akhir sekali ialah dapat meninggikan taraf dan mutu kesenian rakyat Malaysia ke arah lokal dan antarabangsa. Dekat sini lokal membawa maksud mampu berdaya saing di peringkat global, tetapi masih berakar umbi atau berpegang teguh pada jati diri lokal, iaitu tempat tumpah darah yang kira untuk rakyat Malaysia tidak lupakan tanah Malaysia. Okey, itu saja. Okey, ini adalah antara langkah untuk memupuk nilai-nilai murni dalam usaha merealisasikan dasar kebudayaan kebangsaan. Pertama adalah dengan mengadakan rumah terbuka. Kebiasaannya, rumah terbuka akan diadakan sempena musim perayaan sesuatu kaum di Malaysia. Dengan mengadakan rumah terbuka pada musim perayaan mampu memberi peluang kepada masyarakat pelbagai etnik untuk berkunjung ke rumah jiran tetangga. Hal ini dapat menggalakkan rakyat pelbagai kaum untuk mengetahui secara lebih dekat tentang budaya dan adat etnik lain. Penerimaan budaya dan adat dari pelbagai kaum telah menjadikan setiap etnik di negara ini menghormati dan memahami budaya masing-masing, dan ini dapat mengukuhkan lagi budaya kepelbagaian kaum. Seterusnya, pendidikan menengah. Setelah menamatkan pendidikan sekolah rendah, majoriti pelajar akan melanjutkan pelajaran di sekolah menengah kebangsaan kerajaan dengan kadar bayaran yang minimum. Contohnya, bagi pelajar yang tamat di sekolah rendah jenis kebangsaan perlu ditempatkan di kelas peralihan selama setahun terlebih dahulu untuk proses penyesuaian ke arah pemahaman kepada asas bahasa dan budaya kebangsaan. Di samping itu, kelas moral diwujudkan bagi pelajar bukan Melayu untuk menggantikan kelas agama Islam. Sikap tolak ansur dan perasaan hormat terhadap budaya dan kepercayaan pelbagai etnik di peringkat sekolah
adalah penting dalam usaha mencapai wawasan pendidikan negara serta dapat memantapkan ikatan kesepaduan sosial. Akhir sekali adalah menerapkan budaya satu Malaysia. Salah satu aspek yang ditekankan ialah sikap saling menghormati dan bersikap sedia menerima di antara satu sama lain. Masyarakat majmuk di Malaysia perlu disatukan melalui konsep satu Malaysia yang telah diwujudkan ini. Prinsip utama yang mendasari pembentukan satu Malaysia adalah kebersamaan dan kekitaan dalam satu keluarga yang besar. Kesedaran dan kefahaman yang luas dapat membantu tercapainya hasrat dan cita-cita pelaksanaan dasar tersebut. Oleh itu, rumah terbuka, pendidikan menengah dan budaya satu Malaysia adalah antara langkah untuk memupuk nilai-nilai murni dalam usaha merealisasikan matlamat dasar kebudayaan kebangsaan. Sebagai kesimpulannya, perbezaan dari segi agama, bahasa dan kebudayaan menyebabkan lahirnya budaya kesukuan yang ketara dalam kalangan masyarakat di negara ini. Malaysia tidak terkecuali daripada pengaruh arus pembaratan dan globalisasi yang mendesak. Globalisasi menjadi faktor perubah budaya yang amat kuat dan deras, mengakibatkan lenyapnya nilai-nilai luhur dan budi bahasa secara tidak disedari dan pemikiran barat diterima secara halus ke dalam minda masyarakat. Jelas bahawa kebudayaan kebangsaan merupakan isu penting dalam memupuk nilai-nilai murni antara etnik di Malaysia. Dari segi takrifnya, kebudayaan kebangsaan merujuk kepada kebudayaan negara yang rasmi dan bersifat formal tetap melintasi batasan etnik. Dasar ini diwujudkan bertujuan merapatkan jurang perbezaan pelbagai kaum di negara ini agar semua rakyat bersatu padu bagi membolehkan negara ini muncul dengan identitinya tersendiri. Oleh itu, amalan dan aktiviti budaya yang melibatkan penyertaan pelbagai kaum pasti akan dapat menyumbang kepada pembinaan negara bangsa yang diharapkan. Melalui aktiviti ini, hubungan antara pelbagai kaum dapat diserapkan kerana mereka akan mempelajari setiap bahasa antara kaum dan ini akan mengeratkan talian hubungan etnik di Malaysia. Ini jelas menunjukkan kepentingan supaya isu-isu yang ada kaitan dengan budaya ini ditangani sebaik mungkin supaya boleh mempercepat kewujudan bangsa Malaysia yang hebat. Sekian, terima kasih.